Ada orang tanya saya pasal prep. Kena buat ke? Ya, kena buat. Tapi tengok dulu video ini sampai habis. Takut salah, kaidah prep, rosak semua makanan. Alkisahnya, banyak berita melintas di media sosial isu krisis makanan yang bakal naik harga sebab minyak naik. Tak kurang juga meramal tentang perang nuklear dan kemunculan Dajjal. Belum cerita kisah subsidi kerjaan yang dikurangkan. Meminjam debat Najib Anwar dulu, bab GST membesarkan kek dan rakyat dapat potongan besar sebab kek besar. Namun di zaman ini JST dah tiada dan nampaknya kek semakin kecil. Maka pihak pemimpin dan kerajaan kenalah serius buat usaha besarkan kek. Jangan kecilkan kek kami. Pendek cerita, bila banyak berita isu krisis makanan, maka banyak juga netizen share tentang prep makanan. Yang mana kita kena simpan makanan banyak bawah tanah untuk stok 3 tahun. Sebab nanti Dajjal datang, kedai semua tutup. Maka kita boleh makan makanan tuh sorang-sorang. Adohai, bab makanan tak payah tunggu Dajjal. Jika Allah na uji sekejap ya, andaikan berlaku perang. Semua yang simpan makanan banyak-banyak akan kena serbu dulu. Nenek moyang kita dah hadap waktu zaman Jepun dulu atau zaman komunis dulu, yang mana rumah yang ada banyak makanan. Rumah tulah kena serbu terlebih dahulu oleh tentara atau orang awam yang lapar. Masa itu ketua kampung kenalah ada ilmu catu makanan. Kerana hak orang lapar, wajib orang kenyang tunaikan. Untuk itu, amalan nenek moyang kita juga. Prep ini memang mereka buat, yaitu adakan stok makanan lebih untuk tetamu mengejut. Siapa saja yang datang, insya Allah ada yer, boleh hidangkan. Itu prep yang mulia dalam Islam. Simpan makanan untuk tetamu. Zaman Nabi ada kisah sahabat hidang tetamu dalam gelap gelita sebab takde makanan. Turun ayat Allah memuji orang yang layan tetamu dengan beri makan dan perlindungan sebab mereka sanggup satu keluarga tak makan asal tetamu makan. Allah puji sebab faham mereka betul bab iman dan takwa. Maka nak prep, niat kena betul. Iya tuna, tolong orang lain. Bukan nak pentingkan diri sendiri sahaja. Insya Allah, siapa niat betul, nanti halaman rumahnya pun boleh subur dengan ubi, pisang, dan sebagainya. Sebab prep nih bertindak macam air perigi. Makin digunakan oleh orang ramai, makin bersih dan bertambah air. Tapi jika prep simpan seorang-seorang, jadi perigi butayer nanti. Islam tak ajar selfish. Rujuk kisah Nabi Yusuf. Bila kemarau datang, raja yang kena simpan makanan untuk rakyat stok 7 tahun. Itu yang Islam ajar, maka kita kena sedarkan pemimpin. Isu krisis makanan nikena terus buat usaha besarkan. Bukan rakyat simpan sendiri sehingga stok makanan habis. Dan pekedai naikkan harga dan berlaku kezaliman. Pernah ada kisah zaman Khalifah mana? Saya lupa. Yang mana bila ada krisis makanan, Khalifah suruh semua orang keluarkan makanan dan catu untuk dibahagi-bahagikan. Tapi ada rakyat yang sengaja sorok sebab pentingkan diri. Lalu Khalifah keluarkan fatwa, halal mencuri makanan pada rakyat yang sengaja prep makanan sorang-sorang. Tiada hudud potong tangan buat mereka yang mencuri dari orang yang sorok makanan. Satu lagi, bab kemarau. Dalam Islam, ada hokam sholat hajat, minta hujan, secara berjemaah di padang yang dipimpin oleh amir. Tapi, jika ada rakyat yang sorok makanan, sorok air, dan sertai sholat tehu, maka bantuan tak datang. Lagi-lagi, jika amir senyap dah berpakat dengan si penyimpan dan mendapat rasuah, potongan, kek dalam stok makanan disorok. Lambatlah nusra Allah nak datang. Sebab Islam punya konsep, seorang susah, semua kena bantu. Macam anggota badan yang sakit gigi, maka seluruh badan kena pergi klinik gigi. Begitulah analogi ringkasnya. Bab Dajjal muncul nanti. Makanan orang beriman adalah zikir. Maka prep yang terbaik adalah prep iman dan amal. Sholat 5 waktu, berjemaah, jangan tinggal, dan tidak sempurna iman jika tak mengasihi makhluk. Maka
Tak salah, nak prep makanan lebih di dapur untuk layan tetamu. Atau bantu siapa yang susah nanti. Janji Allah, orang sedekah, rezekinya bertambah. Orang sambut tetamu, bala akan dijauhkan. Nah, simpan uang untuk kecemasan boleh guna formula 7 bulan gaji, kisah Nabi Yusuf. Sebab, andai kena buang kerja, maka kita ada masa untuk bertahan hidup. Itu bab gaji. Uang takde masalah nak simpan, lebih sikit sebab senang dicairkan. Tapi bab makan, nak simpan stok 3 tahun, sebab Dajjal datang tempoh susahnya 3 tahun, jangan terlampau yakin dengan makanan yang disimpan. Bersederhanalah, boleh hiar lebihkan simpan untuk terima tetamu, maka stok makanan kita dobulkan sebab tetamu boleh datang bila-bila masa, terutama mereka yang ramai saudara mara. Ikram muslimin adalah amalan yang mulia. Siapa yang bersedekah, insya Allah rezeki akan bertambah. Semalam saya bercadang nak buat open house sekitar kejiranan kami. Tapi cek grup WhatsApp. Hari-hari ada jemputan raya. Nak, kena cari tarikh yang sesuai. Sebab tak nak bertindih banyak jemputan. Membazir pulak nanti. Syukur saya dikelilingi dengan jiran-jiran yang prep makanan untuk buat jamuan raya. Alhamdulillah, hari ini 2 jemputan kami dapat. Alhamdulillah. Ingat juga tahun lepas, kami pergi ke Daina, beli pinggan mangkuk, pakai buang. Alamak, banyak dah. Habis. 2-3 kedai kami pergi semua habis. Rupanya masih ramai orang beli buat jamuan raya sana sini. Inilah prepping sebenar. Bagi makan, sana sini. Rezeki akan terus bertambah. Insya Allah. Insya Allah ada rezeki. Abang Kereta Mayat dan istri akan buat open house kecil-kecilan untuk kejiranan terdekat. Doakan Abang Kereta Mayat dapat beli pinggang mangkuk, pakai buang lagi. Malam nih, nak, pergi cari kedai lain, pulak cap lagi. Wah, akhir kata, tahniah kepada mereka yang prep barang dapur lebih sikit. Bulan ini untuk buat jamuan raya. Jangan lupa jemput Abang Kereta Mayat. Semoga kita semua woha sampai surga.